Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Rasulul Amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya saya mohon maaf tak sampai awal, sangkut jam di highway, ada kemalangan. Sepatutnya saya sampai 7 suku, tapi disebabkan jam lari 45 minit. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni ceramah paling pendek dalam dunia dengan mimak. 8.30 saya kena berhenti sebab pukul 9 lebih saya kena ada di Kulim. Forum ada pada malam ni. Malam ni saya hanya menjadi penyelamat dunia. Sepatutnya malam ni ceramah Ustaz Maneh, saya main sebagai penyelamat. Sagi forum pun saya sebagai penyelamat kak. Sebab tu dia panggil Rembo. Rembo saja boleh sedar benar ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan saya tidak bercadang untuk kita ambil masa yang panjang. Kita akan penuhkan 30 minit ini untuk kita bicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, ibu, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, pertamanya Allah Subhanahu wa taala ada menyebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, iaitu pada diri baginda Nabi SAW ada contoh tauladan yang terbaik. Siapa pun nak jadi yang terbaik dalam dunia ni kena ikut contoh Nabi, kena ikut Nabi. Dan ikut Nabi tadi tuan-tuan juga adalah perintah yang datang daripada Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad, khabarkan kepada umat kamu, kalaulah mereka mencintai Allah, maka mereka kena ikut kamu. Maka Nabi pun beritahu, wahai umat, kalau kalian cintakan kepada aku, cintakan Allah, fattabi'uni, kamu kena ikut aku. Siapa yang ikut Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai mereka, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka. Jadi tuan-tuan, secara ringkasnya, situ kita boleh melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesiapa yang mencintai Allah, dia kena ikut Nabi. Nak ikut Nabi tak lain tak bukan kena cintakan Nabi. Tuan-tuan, kita cintakan seseorang baru kita akan ikut dia. Lumrah. Tuan-tuan tengok anak muda, dia minat kepada pemain bola, dia akan ikut cara pemain bola. Dia minat, dicintakan artis, dia akan ikut cara hidup artis tu, rambutnya, pakaiannya. Jadi dia kena kenal, kasih dulu baru dia akan ikut. Maka Allah pesan, siapa yang cinta Allah kena ikut Nabi. Nak ikut Nabi kena cinta Nabi, kena belajar pasal Nabi, kena kenal Nabi. Setelah dia jatuh cinta pada Rasulullah, dia mencintai Nabi, dia akan ikut Nabi insya-Allah. Dan itu perintah Allah, kamu kena ikut Nabi. Dan siapa yang ikut Nabi, Allah akan cintakan dia. Dan siapa yang mendapat cinta Allah, tuan-tuan, dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayah-ayah, ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pentingnya cinta Allah dalam kehidupan manusia, sehingga para sahabat berebut-rebut untuk mendapatkan cinta Allah dan Rasul. Penting. Benar ni sangat penting. Sahabat berebut. Ada satu peperangan, namanya peperangan Khaybar. Perang Khaybar ni tuan-tuan, perang yang melibatkan orang Islam menentang dengan puak Yahudi. Dan Khaybar adalah penempatan Yahudi paling ampuh. Mereka asal duduk Madinah.
Masa Nabi hijrah mai ke kota Madinah, ramai orang masuk Islam, tuan-tuan, tapi ada kelompok Yahudi tak mau masuk Islam. Tapi mereka nak duduk di Madinah, taat kepada pemerintah Islam. Okey? Sila, bayar sukai. Jadi adalah duduk Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Itulah keturunan Yahudi yang ada di Madinah, yang mereka nak duduk dalam pemerintahan Islam. Sila. Tapi lama-lama melampau Pok Yahudi ni. Kau lama kau ingkar kepada janji. Mereka langgar mereka punya perjanjian dengan Rasulullah. Maka satu demi satu yang lawan Nabi, sampai ada yang kena halau keluar daripada Madinah. Jadi antara tempat yang mereka pindah daripada Madinah, mereka berpindah dan bertapak di Khaybar. Khaybar lebih kurang dengan Madinah lebih kurang 165 kilo dengan kota Madinah. Jauh lah. Kalau Batawus ni boleh pergi Bayi Ipoh, jauh lah, pindah pergi tempat lain. Tapi setelah mereka duduk di sana, duduk cari pasal lah. Dan ada geng musyrikin nak main serang Mekah, serang Madinah, mereka akan join. Mereka akan tumpang musuh untuk serang Nabi. Maka Nabi ambil keputusan bawa sahabat pergi serang mereka di Khaybar. Itu kena cerita lain, panjang masa. Baik, tuan-tuan sekalian, sampai di Khaybar, Nabi bawa tentera Nabi, kepung 4-5 hari, tak boleh nak buat apa. Kubu mereka kuat. Kubu. Penduduk Yahudi buat kubu kuat di Khaybar. Nak tempuh dulu payah. 4-5 hari kepung tak jadi apa. Tuan-tuan, sampailah hari ke-7 kalau tak salah, baginda Nabi SAW sebut, Nabi kata kepada para sahabat, la'utiyannur rayata ghadan ala rajulin yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasulah. Lebih kurang itulah kata Nabi SAW. Esok aku akan berikan bendera ini, la'utiyannur rayata ghadan. Esok aku akan bagi bendera panji perang ni kepada seorang lelaki, yuhibbullaha wa rasuluhu wa yuhibbuhullahu wa rasulah. Tuan-tuan, Nabi kata aku akan bagi bendera ataupun panji perang ni esok kepada seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasul, Allah dan Rasul pun cinta kat dia. Esok aku akan bagi. Dan kemenangan akan diberikan kepada tangan dia. Dia yang akan dapat kemenangan. Baik. Tuan-tuan, malam tu pakat balik tak lena. Pakat duduk tidur sahabat-sahabat ni tak lena. Pakat duduk harap, aku urut no. Ke hang, aku rasa aku urut. Pakat duduk harap dapat bendera. Tuan-tuan, siapa dapat bendera, dia dilantik sebagai ketua. Bukanlah para sahabat berebut nak bendera tadi kerana nak jadi ketua. Tidak. Tapi kerana Nabi habaq, siapa yang dapat bendera ni, dia adalah orang yang dicintai Allah dan Rasul. Kalau aku dapat tahu yang aku dicintai Allah, aku dicintai Rasul. Tuan-tuan, kalau Allah dan Rasul cinta kat kita, nak apa ni? Tuan-tuan nak apa lagi dalam dunia ni? Apa yang tuan-tuan nak? Nak rumah besar? Tuan-tuan nak kekayaan? Dah. Tuan-tuan, yang paling kita nak dalam hidup, sama ada dunia sampai akhirat, iaitu cinta Allah dengan cinta Rasul. Allah cinta kita, Rasul cinta kita, selesai masalah. Clear. Matlamat, orang panggil mission accomplished. Selesai masalah. Kalau Allah cinta kita, Rasul cinta kita, clear. Jadi sahabat nak yang tu, kalaulah esok pagi aku yang pegang bendera tu, selesai masalah hidupku. Maksudnya aku boleh claim, aku boleh tahu, aku boleh isytihar yang Allah dan Rasul cinta aku. Nabi bagi bendera aku. Pakat tak tidur malam ni. Punya nak, bukan nak bendera tu sangat, nak cinta Allah Rasul. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu dan rahmati Allah, dan pagi dan subuhnya pakat bergegah lari jumpa Nabi, berhadapan dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, pakat doa harap mereka lah yang diberikan bendera tadi. Ayah-ayah, ibu dan rahmati Allah, tiba-tiba Nabi tanya, mana Ali? Di kalangan kamu mana aku tak nampak pun Sayyidina Ali?
Ali bin Abu Talib mana? Maka sahabat kata, wahai Rasulullah, Sayyidina Ali sakit mata. Dia mengadu kat kami dia sakit mata. Jadi dia tak main. Tak apalah, Ali tak main, biar hak kami ada lagi ya. Ni pilihlah hak kami main ni. Duk tanya apa hak tak main. Ni hak ada ramai. Tuan-tuan, Nabi tanya mana Ali, padahal ramai ada. Nabi tanya mana Ali. Tuan-tuan, sahabat-sahabat duk harap, dah dia tak main tak apalah, pilihlah hak mana ada. Dah tak. Nabi kata, pi bawa Ali mai. Bawa Ali, panggil Ali mai. Tuan-tuan, Sayyidina Ali sampai kepada Rasulullah dibawa, dan Nabi ludah ke dalam mata Sayyidina Ali. Tuan-tuan, sakit Sayyidina Ali di mata dia tadi sembuh serta merta on the spot. Clear. Lega pun. Nabi perawat terbaik. Nabi doktor terbaik Nabi. Kalau tak salah Anas bin Malik pernah datang jumpa Nabi, mak dia bawa. Tuan-tuan, minta kat Nabi ubat. Anas bin Malik sakit gigi. Maka Nabi pesan kepada Anas, jangan makan manis seminggu. Jangan makan manis seminggu. Dia mai, dia ikut cara Nabi. Lepas seminggu lega. Sungguh tak makan manis seminggu, sakit gigi hilang. Mai habaq balik kat Nabi, kata lega dah sikit gigi. Dan Nabi habaq, dalam seminggu aku pun tak makan manis. Bukan hang seorang, aku tak makan. Pasal aku habaq kau jangan makan manis, aku tak makan. Tu baru doktor. Maknanya doktor nak bak kau orang suruh sihat, doktor kena sihat tu. Baru doktor terbaik. Doktor kau periksa ni okey lah. Saudara saya doktor sihat. Doktor duk pesan ni, jangan minum manis, jangan isap rokok. Dia duk pesan kat kita. Jaga kesihatan, jangan buat benda-benda, nak makan manis lebih hangat, jangan isap rokok. Dia keluar balas rokok, nak haram sungguh. Dia suruh kita jangan isap, dia balas haram. Terbaik ni. Patutnya hang pesan kat orang, hang kena lebih daripada tu lagi lah. Tengok Nabi rawat macam mana. Nabi ludah mata Sayyidina Ali sembuh serta merta. La tu juga sembuh. Sakit mata. Kalau rawatan tradisional untuk sakit mata dululah, antara petua orang tua-tua dulu, mereka pesan kalau ada orang sakit mata, titik dengan susu ibu. Kalau ada sakit mata, cari susu ibu titik. Cari orang keliling dah lah, isteri ke, anak menantu ke, carilah. Mak mentua ke, teruk sangat tu no. Carilah orang keliling. Jangan cari jauh, cari orang keliling. Titik. Ni bila dia dengar betul dia buat teruk. Sakit mata, pergi ketuk jiran kampung. Start ada rumah jiran. No, 12 setengah malam ketuk. Minta susu sikit nak titik mata. Daripada sakit sebelah, dua-dua sakit ni. Sampai tak cerit langsung ni. Dan ni ubat macam-macam. Dah farmasi, buat ada apa semua, petua orang dulu. Tuan-tuan, bila sembuh mata Sayyidina Ali, Nabi serahkan panji bendera tadi kepada Ali. Bagi kat dia. Maksudnya tuan-tuan, Sayyidina Ali adalah orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasul. Bukan dekat dia cinta Allah Rasul, Allah Rasul pun cinta kat dia. Ali bin Abu Talib radhiyallahu ta'ala. Sahabat berebut nak. Dan itu menggambarkan kat kita bahawa pentingnya dalam hidup manusia dapat cinta kepada Allah. Baik, maka Allah sebut dalam Al-Quran tadi, siapa yang mengaku dia cintakan Allah, dia kena ikut Nabi. Kamu kena ikut Nabi. Siapa yang ikut Nabi, Allah cintakan dia. Setelah dia mendapat cinta pada Allah, yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan ampunkan dosa dia. Jadi tuan-tuan, jalan kehidupan kita adalah kena jadikan Nabi ikon, Nabi ikutan. Dengan ikut Nabi SAW, segala yang kamu nak atas dunia ni selesai. Kamu nak cinta Allah, Allah akan cintakan kamu. Kamu nak diampunkan dosa, Allah ampunkan dosa kamu. Kamu nak bersama dengan Nabi akhirat, kamu akan duduk dengan orang kamu cinta. Maka jalan dia satu ya, untuk menyelamatkan kita dunia akhirat adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ikut contoh tauladan yang Nabi tunjuk. Nabi meninggalkan contoh tauladan terbaik. Ayat tadi kita baca, kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah ada contoh tauladan terbaik. Tuan-tuan nak jadi apa? Ikut Nabi. Dan jadi ayah, tengok Nabi ayah yang terbaik. Nak jadi suami, Nabi suami terbaik.
Ibu-ibu nak jadi isteri, tengok Nabi ajak macam mana kepada seorang isteri terbaik. Apa saja? Tuan-tuan, Nabi pesan kepada seorang suami untuk jadi suami yang baik. Kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisa'ihim. Orang yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlak. Dan orang yang paling baik akhlak ialah orang yang paling berbuat baik dengan pasangan hidupnya, dengan isteri dia. Tuan-tuan nak tengok akhlak orang tu baik ke tak? Tengok dengan bini dia macam mana. Baru comel. Kadang-kadang dengan orang ramai dia baik, dengan kawan ni Allah bergelak, kuki dengar bagus. Tapi dengan bini buat lebih kurang. Ni ada something wrong ni. Orang yang paling sempurna akhlak, dengan isteri dia buat baik, baru comel. Ni kawan ajak apa lepak 2 pagi sampai. Pi. Kawan ajak konvoi daripada Batuas nak pergi sampai Perlis. Pi. Panas ke hujan ke Kedah, konvoi kawan ajak. Mengai 3 hari melenggung pun tak apa. Pasal kawan. Tapi kalau bini ajak, abang jom cuti ni, abang tak larat lah, abang sibuk kan. Hang pun mana ni? Ada tuan-tuan, nikah kat 15 tahun tak pernah pergi mana. 15 tahun nikah, duduk di bahagian Jerman ni tak pergi mana. Paling jauh pun Cokodel Sungai Dua. Paling jauh Celaka tu. Hak tu paling jauh. Bila bini kawan ajak, kata tempat sampai. Bini ajak, abang tak larat, abang penat. Dulu tak apa, lah tak boleh, lah ada media sosial. Tuan-tuan, anak bini duk tengok TikTok, tengok Facebook, tengok WhatsApp. Kawan-kawan duk update. Saya kawan tu terlepas Langkawi, dia ni terlepas Terengganu, dia nu pi Perlis, dia tu pi Melaka. Dia mula terbakar. Dia tengok kawan dia semua check in. Saya pergi Melaka, saya pergi sampai Kelantan. Ada tempat pi. Dia pula rasa, lah aku tak pergi mana. Dulu orang kan tahu, lah semua boleh Facebook. Sekali lelaki balik pergi dulu. Abang, mai sat. Abang tengok ni, Leha pergi mana? Sat, abang tengok ni, Minah pergi mana? Dia tunjuk semua. Saya pergi mana? Cokodel Sungai Dua. Saya bukan minta jauh kat abang, oi. Bukan minta sampai luar negeri, tak payah lah. Terlepas pergi sampai Juru, tak apa lah. Sungai Tani ke, pi lah keluar sikit. Ni tak pergi mana langsung ni. Saya bukan minta jauh-jauh kat abang. Saya pun nak berasa agak jalan. Dia mula dah nak bergaduh dengan lelaki. Laki dia kata apa? Hang nikah aku sebab apa? Mula. Bini dia kata, saya bukan kita cinta orang tua berkira. Kita dijodohkan. Kalau saya tahu perangai bang ni tak ada kelapak nikah dengan bang. Bila orang tua pergi dah bertemu jodoh kita, nikah. Allah dah bagi ni jodoh kita, jodoh saya dengan abang, buat macam mana? Laki dia kata, aku nak dengar yang tu. Kita menikah ni atas nama jodoh. Dan aku berpegang dengan kata-kata, kalau jodoh tak ke mana. Jadi jodoh pergi mana? Nak hari semua rakyat tu bawa lah berjalan. Orang yang baik, pasangan yang baik, suami yang baik, buat baik kepada pasangan hidupnya. Isteri yang baik, Nabi ajak Allah. Dan Nabi sebut pada isteri yang baik dari tuan-tuan, saat suami dia berhajat di mana sekalipun dia sampai. Walau atas belakang unta. Hajat ni macam-macam. Tuan jangan nampak tak sama Hajat ni panjang macam. Panggil suruh pecik belakang ke, suruh buat ayak ke, nak main menyembang ke. Dia ada hajat dengan isteri dia. Walau atas belakang unta sekalipun dia kena mai. Orang Arab unta lah, orang bangga Jerman rezek. Walau atas belakang rezek pun kena mai. Bini lelaki panggil mai sat. Maksudnya isteri yang baik tu Nabi ajak macam mana? Pantang lepas panggil sampai. Comel. Tengah duk basuh pinggan. Lagi panggil mai sat, pinggan tu. Nak sabun duk pegang ni abang. Pasal apa ni? Abang saya duduk basuh pinggan, abang panggil. Pergi basuh dulu. Clear. Tengah duduk basuh susu pinggan, dia panggil pula dah. Lepak pinggan pergi pecah orang. Pergi dulu kat dia. Dia kata bunyi apa tu? Dah lah abang panggil, saya lepak orang pinggan tu. Penat. Lepas tu lelaki tak panggil, cari mampus panggil. Jahanam lebih hantar rentak. Buatlah guna pun,
untuk menjadi isteri yang baik, Nabi tunjuk dah jalan dia macam mana. Jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik, jadi anak yang baik, semua ada kat Nabi contoh. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, tuan, Fatimah pernah datang mengadu kat Rasulullah. Dia beritahu kat Nabi, dia kata, tadi mak Aisyah jumpa, dia kata kat saya waktu mak saya kahwin, mak Fatimah Khadijah. Dia kata waktu mak saya kahwin dengan ayah, mak saya janda. Waktu Aisyah, mak Aisyah kahwin dengan ayah, mak Aisyah tu anak dara. Tuan-tuan, satu-satunya anak dara yang kahwin dengan Nabi Aisyah Yang ni semua janda. Jadi Aisyah beritahu kat Fatimah, masa mak hang kahwin dengan ayah hang, mak hang janda. Tapi masa aku kahwin, aku anak dara. Seolah-olah nak bak dia ada kelebihan lah. Tuan-tuan, kita tak nafi ya anak dara kahwin lebih grand daripada janda. Tuan-tuan dengar anak dara kahwin mana? Kemah 8 ke 10 kemah. Lauk makanan sudah bak ayam zat merah, daging zat hitam, acar timun. Tu tak kira lagi ayam, 2 balang, sirap dengan orin. Kerusi tu dia berbuah lah. Atas meja ada tapai, bahu luar lah. Apa balik belah tu, dangai belah ni. Oi, anak dara meriah kalau kahwin. Tapi kalau janda, kemah ada satu, kerusi, meja ada tak? Kerusi. Pasal buat tak pun meja, makan bihun je pun. Yang simple ya, janda kau tak teruk-teruk. Simple saja. Tuan-tuan, dari segi umumnya nampak ya anak dara lebih grand berbanding janda. Fatimah mengadu kat Nabi, mak Aisyah kata waktu mak saya kahwin, mak saya janda. Waktu dia kahwin, dia anak dara. Seolah-olah macam dia nak bak dia lebih lah. Tuan-tuan, bila Nabi dengar macam tu, Nabi wow. Ada Nabi jerkah Aisyah. Awak yang duk kata apa tu, panggil dia mana? Ada ukit-ukit lah, ada jerkah dulu. Dah, Nabi suami terbaik, ayah terbaik. Nabi buat apa? Nabi settle dengan cara yang paling lembut. Nabi kata, Fatimah, lepas ni kalau jumpa mak Aisyah, bagi tahu kat dia betul, memang dia kahwin, dia anak dara, mak kamu kahwin, mak kamu janda. Tapi kamu tambah bagi tahu kat dia, waktu mak kamu kahwin dengan ayah, ayah nak teruna. Tapi masa dia kahwin dengan ayah, ayah duda, memang dulu. Sampai tengah hari dapat duda ke nak teruna. Kalau dia nampak dia ada kelebihan, dia anak dara, tapi Khadijah dapat nak teruna. Seorang satu-satunya isteri Nabi yang kahwin dengan Nabi masa Nabi teruna, Khadijah. Masing-masing ada lebih, ada kurang. Nabi jawab dengan jawapan yang terbaik. Itu contoh tauladan yang Nabi tunjuk. Tuan-tuan, nak jadi apa berikut Nabi? Nak jadi panglima perang, Nabi panglima terbaik. Panglima terbaik. Tuan-tuan baca dalam siri peperangan Rasulullah, Nabi panglima terbaik. Power. Tuan-tuan, jadi pemimpin, Nabi pemimpin terbaik. Nak jadi apa? Peniaga, Nabi peniaga terbaik. Tuan-tuan, nak niaga, ada orang gila niaga. Sungai Medani 3-4 hari jam, festival food apa lah. Meriah orang yang beli, orang berniaga macam-macam. Tuan-tuan, nak berniaga ikut cara Nabi. Nabi berniaga kan? Tuan-tuan, bahasa mudahnya, Nabi berniaga, dua-dua pihak mendapat keuntungan. Pembeli untung, penjual untung. Dua, kenal dengan cara Nabi berniaga. Nabi pernah berniaga barang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi berniaga barang Khadijah. Tuan-tuan, Nabi habaq setiap kekurangan aib yang ada pada barang tadi. Kalau ada kemek, Nabi habaq kemek. Kalau ada carak, habaq carak. Habaq semua. Ada riwayat sebut Nabi siap habaq modal. Kalau beli modal RM6, jual RM10, habaq. Kami beli ni RM6, pergi jual RM10. Dia habaq modal. Tuan-tuan, kalau kita berniaga habaq modal, mampu kita. Ni saya beli ni RM6, bisa jual RM10, untung RM4. Kalau pembeli tahu modal berapa, dia akan minta tawar. Rapat. Kata, boy, best RM4, untung minta lah kurang sikit. Baiklah, saya bagi RM9. RM3, untung banyak tu, kurang sikit. Baiklah, RM8. Dia akan tawar sampai rapat, silap-silap RM6 sekupang. Dia tahu modal apa, RM6 kan? Dia akan minta rapat lagi. Takkan kita nak bak modal, mampu kita. Tuan-tuan, bukan sebuah bak modal. Sekurang-kurangnya kamu menjual, kamu untung, pembeli pun untung. Sama-sama untung. Baru comel berniaga. Bukan semua.
Tapi ada sebahagian orang berniaga tuan-tuan, dia yang untung, pembeli rugi. Kita beli rasa rugi. Tuan-tuan habaq mai berapa kali tuan-tuan beli apa-apa pun, makanan, barangan, apa saja yang tuan-tuan rasa rugi beli. Niaga bentuk badan lah, sama-sama untung. Akhlak Nabi. Ni dah dia seorang yang untung, orang yang rugi pun berpikang. Ada orang macam tu. Kita beli tom yam, kedai makan kita sengaja beli tom yam. Kita minta tom yam campur satu. Kita dah harap yang campur tu udang, sotong, ayam. Kita harap campur yang tu lah RM9. Tiba-tiba mai agak tu yang campur, tapi 5 purut, serai, ni campur ni. Aku kan tak campur yang ni. Tuan-tuan sekalian, maksudnya tak apalah aku dah bayar RM9, korang-korang puas hati makan. Ni kadang dah puh-puh ni. Saya pernah beli sup daging. Tuan-tuan, kita minta sup daging, nak makan daging, dia pun lemak tu. Aku kan lemak. Belilah daging elok pun. Dah. Punya nak untung, daging juga tu, tapi lemak. Kunyah ni kebas lidah. Gigi sampai lenguh. Tak putih-putih ni. Rupanya lemak, liat dan sebagainya. Niaga tuan-tuan ikut cara Nabi, sama-sama untung. Biar orang beli pun untung, kamu niaga pun untung. Kalau dulu di tak tahulah belah ni saya tak pasti, belah Sungai Petani Merbuk. Tuan-tuan, kalau dulu dia jadi trend, fenomena TI. Rata tempat jual TI. Buka payung jual TI. Dan ni boleh lagi tapi tak rancak macam dulu. Macam-macam nama. Rasa sama ya, nama tu boleh tu. TI Laksamana. TI Ketagih. Dia TI Ketagih. TI Cincau, ada nama. Paling saya ingat sampai lah, tutup lah. TI Ketak Pala. Nama TI. Minum pala ketak. Nak abang punya sedap, peti ketak pala minum. RM2 tu lah. Lalu main trend kopi pula. Nampak banyak kopi pula, kopi gantung lah, kopi viral apa semua. Ada satu gerai buka kopi. Orang Islam kita kan Melayu. Kita nak support peniaga. Satu hari saya mak kat Islam, nak beli tak? Try, boleh tak? Minta dah kopi secawan. Tuan-tuan bungkus lah, bolan cawan RM7.9 satu 3 kali hebuk cerah. Masuklah kita rasa rugi RM7.9. Baik kasihkan tak? Kita rasa rugi minum. Tak apalah. Korang-korangnya rasa biasa kot lah, rasa boom blank. Tak apalah, rasa biasa. Kita rasa rugi beli. Orang jual kuih muih lah ni. Dulu bubuh dalam bakui boleh pilih kuih mana nak. Lagu siap-siap dah. Satu bungkus RM3. Karipak 5 biji, ketayak 5 biji, cok mana. Kita nak beli 2 biji ya. Tapi dia bungkus siap dah RM3. Kalau beli 4 jenis RM12. Kita nak makan 2 biji ya. Tak apalah nak kata macam nak, saya nak beli duk. Tak boleh nak pilih. Kena beli sekali 5 biji paling kurang. Kita nak makan 2 biji, tak apalah beli karipak saja. Inti keledek. Tuan-tuan buat balik main karipak 3 biji, makan 2 biji. Makan-makan rasa rugi. Sebab inti keledek campur dengan oksigen. Ada ruangan oksigen yang banyak dibekalkan kepada pembeli tadi. Kita pepok-pepok selesai. Oksigen masuk. Kosong. Hang dah balas RM3 duit aku, bolehlah bagi padan sikit. Dah. Kita rasa rugi beli. Saya tak kata salah. Cuma tuan-tuan nak jadi yang terbaik, siapa pun yang nak berniaga, ikut cara Nabi. Kamu untung, pembeli pun untung. Tuan-tuan pernah nak makan benda apa-apa pun, kita rasa untung. Puas hati yang makan. Baru comel. Padan dengan harga tu. Oh, puas hati makan sini. Harga berpatutan. Sedap-sedap, banyak, kenyang pun kenyang. Tuan-tuan, takkanlah kita rasa untung, peniaga tak rasa untung. Takkanlah dia jamu serve kat orang tadi, dia tak untung. Dia dapat untung juga. Meniaga cara Nabi, sama-sama untung. Ayah-ayah ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan yang terakhir yang saya boleh sebut, tuan-tuan, bila kita suruh ikut Nabi, tuan-tuan tengok. Tadi saya sebut berkaitan dengan perang Khaybar. Tuan-tuan, dalam peperangan Khaybar, setelah pulang pada perang tersebut, Nabi dihadiahkan oleh seorang perempuan Yahudi kaki kambing. Tetapi kaki itu telah diletakkan racun. Dia bawa racun kat kaki kambing. Hadiahkan Nabi.
Kenapa bagi kaki kambing kat Nabi? Tuan-tuan, kerana dia tahu Nabi suka makan kaki kambing. Daripada bahagian kambing, paling Nabi suka makan kaki, betih kambing. Baik, kenapa betih kambing? Tuan-tuan ulama, tuan-tuan kena beringat, kalau apa saja yang kait dengan Nabi, kena siasat dalam-dalam. Nabi bukan suka ada saja-saja, mesti ada something. Nabi sebut tu mesti ada something, kena check balik. Pasal apa ni? Pasal apa yang Nabi suka makan kaki kambing, betih kambing tu? Pasal apa ni? Ada rahsia atau mana? Tuan-tuan kena korek, kena cari. Kita korek tak jumpa, ulama korek jumpa. Tuan-tuan kata ulama, apa sebab Nabi suka makan betih? Yang pertama, kerana itu bahagian paling cepat masak. Kalau sembelih kambing, bakar, hak paling cepat masak tang betih tu. Maksudnya Nabi nak hak paling cepat. Nak masak kat Nabi tak payah guna masa banyak-banyak. Tak mau habis masa untuk masak. Masak hak paling cepat pun. Ada orang nak sedia makan malam, masak sampai 6 jam. 6 jam habis masak kat masak. Nak malas, nak makan 10 minit ya, tak badan. Jadi Nabi nak masakan yang cepat. Mana hak paling cepat masak? Betih kami nak ramai yang tu. Hak tu paling cepat supaya masa tak habis banyak. Satu. Dua, kerana bahagian tu paling jauh daripada najis. Tu yang paling jauh dengan najis. Dan yang ketiga tuan-tuan, kerana itu bahagian yang paling sikit daging dia, berbanding dengan paha, berbanding dengan badan belakang dan sebagainya. Jadi Nabi ambil hak sikit je, hak banyak-banyak bagi kat orang lain. Mai kat aku sikit sudah. Tu akhlak Nabi SAW. Jadi bila Nabi suka makan betih kambing, maka dia hadiah kat Nabi betih kambing yang telah diletakkan racun. Buh racun kat betih tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila sahabat Nabi, ada seorang sahabat Nabi, dia makan mati on the spot. Nabi bila gigit daging tersebut, daging tu bagi tahu aku ada racun. Nabi dapat tahu kata ada racun. Nabi gigit daging tu. Lepas tu cara Nabi makan daging, tuan-tuan nak ikut Nabi kan? Tengok cara Nabi makan. Cara Nabi makan daging adalah dengan gigit. Pegang daging, gigit, koyak dengan gigi. Itu cara makan daging. Kita tengok budak-budak kalau makan ayam goreng, dia tak mau kita suap, dia nak pegang, perang. Hak tu sedap. Kita hak tu tak reti. Duk marah, dah hak tu sedap, dia nak pegang, dia nak gigit dengan gigi dah. Rupanya tu cara makan Nabi, sedap. Tuan makan ayam, makan daging hak ada boleh pegang dah, hak bahagian bertulang dan sebagainya, makan gigit, koyak dengan gigi, tu paling sedap. Sedap. Kalau tuan-tuan merasa macam tak berapa nak faham, tak apa nak nampak lah, tuan-tuan telefon saya bila-bila, kita pergi dia chicken chop lah, saya tunjuk. Malam ni tak ada. Baik tu tak tin payah lah. Ambil gigit. Itu cara yang paling sedap. Gigit dengan gigi. Kalau roti koyak, jangan potong. Koyak. Koyak tu lagi sedap. Ada orang potong roti. Tuan koyak. Sunnah ataupun adab kita dengan roti, koyak. Belajarlah saya Nabi koyak roti, Nabi gigit daging macam mana, makan ayam macam mana, gigit dengan gigi. Maka Rasulullah pegang daging, gigit. Daging tu beritahu aku dah racun. Nabi luah balik. Tuan-tuan, Nabi berbekam apa semua, Nabi arahkan sahabat, tolong pergi tanya Sa'ad, perempuan tu pasal apa dia buah racun? Pasal apa dia buah racun? Ringkas cerita tuan-tuan, bila ditanya pasal apa kamu buah racun, dia kata nak test. Saja nak test dia dah. Kalau betul dia ni Nabi, dia akan tahu kata ada racun. Tapi kalau dia pembohong, dia mati. Hang gila ke test dengan racun? Tuan-tuan, bila dia habaq, dia nak test. Saja dia nak test, nak buat ujian. Kalau betul Muhammad ni Nabi, dia akan tahu kata ada racun. Terbukti Nabi tahu. Tapi kalau dia pembohong, dia akan mati. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, bila Nabi dengar macam tu, maka Nabi kata, tak apalah, aku maafkan dia. Tak apalah, dia dah kata macam tu, aku maafkan. Tuan-tuan, Nabi maafkan bagi pihak Nabi. Tapi bila sahabat Nabi meninggal dunia, Nabi jatuhkan hukuman bunuh balik ke atas perempuan tu. Qisas. Hang bunuh sahabat, kat aku maafkan. Tapi sampai sahabat mati ni, ambil tindakan balik, bunuh balik dia. Cuma apa yang saya nak sebut, bagi pihak Nabi, Nabi maafkan perempuan tadi. Tuan-tuan, antara akhlak mulia Rasulullah, Nabi pemaaf. Nak ikut Nabi kan?
ikut cara Nabi. Nabi maafkan orang. Orang pun racun, baik tak payah racun lah. Kawan kita melawak, ajak kita makan apa-apa, tuan-tuan dia pun julak tengah kilo, cirik minggu. Pada dia main minta maaf lah. Dia nak maaf, nak ajar lagi. Jelas kau kawan tak guna, aku main cirik minggu hendak lah. Melawak, kita marah tu. Tuan-tuan, akhlak mulia Rasulullah, Nabi pemaaf, Nabi lambat marah, Nabi suka memberi. Semua tu ikutan yang Nabi tunjuk kat kita. Jadi tuan-tuan, satu hal saya nak sebut benda ni. Tuan-tuan, antara contoh tauladan yang Nabi tunjuk, yang kita kena ikut Nabi, kita kena jadi insan yang pemaaf. Lambat marah, pemaaf. Saya sebut ni bab benda ni payah. Bukan senang nak maaf orang. Tuan-tuan nak kata orang langgar, boom, orang langgar kita. Minta maaf pakcik, saya tak perasan tadi, tak sedap. Tuan-tuan nak kata apa? Tak apa lah, saya maafkan. Lalu kita settle. Maaf tadi bukan bermakna tak settle, tak report. Dia langgar tu modal nak buat rumah 2,000 lebih tu. Tak apalah pakcik, maaf lah. Lepas tu pakcik macam mana kereta pakcik ni? Tak apalah pakcik, repair ni. Tu bukan dekat pemaaf, bengong. Sampai tak cerdik memang. Tak apalah, maaf lah. Tak apalah, dah tak sengaja pakcik pun tahu, tak perasan, tak apalah. Lepas tu macam mana? Kita report boleh no? Insurans ada claim. Kalau nak suruh adik bayar banyak ni, tak payahlah. Maknanya settle elok. Maafkan orang. Ni langgar sikit ya, bergelak hammer, bergelak kayu baseball, ligan, pedih ni. Kalau kamu cintakan Allah, ikut cara Nabi. Dan nak kena belajar, kena latih memaafkan orang. Maka saya minta maaf kat tuan-tuan, saya kena berhenti, tuan-tuan kena maafkan saya. Tu kan nak maaf tu tuan-tuan kena maafkan saya kerana saya kena berhenti dah 8.35 belajar lah. Saya tengok map 35 minit nak pergi ke Politeknik Kulim. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah, kita berhenti dekat tu dulu. Ada rezeki umur panjang, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Semoga Allah berkati dan berikan kebaikan pada kita semua. Moga-moga kita dapat mengikuti Nabi sebanyak mungkin dalam kehidupan. Tuan-tuan kena belajar lagi, banyak baca lagi pasal Nabi SAW. Apa saja yang tuan-tuan boleh ambil daripada Nabi, amal terus. Maksudnya kita nak ikut Nabi. Apa saja. Tuan-tuan biar kita masuk masjid, kita teringat dah Nabi dalam masjid macam mana. Kita masuk bilik air, Nabi dalam bilik air macam mana. Nabi makan, kita nak makan teringat, oh Nabi makan macam mana. Semua tempat yang kita sampai ada contoh yang Nabi tinggalkan kat kita. Cuma kena belajar dengan tak belajar. Kalau tahu, ikut Nabi. Cuba ikut sedaya mungkin. Moga-moga dengan ikut Nabi, Allah mencintai kita semua dan sekaligus kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak kepada pihak masjid yang sudi bagi ruang pada saya pada malam ni. InsyaAllah ada masa lapang berpanjang, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya mohon maaf sekali lagi kerana kita tak dapat ambil masa panjang pada malam ni. Dan tuan-tuan, saya minta izin untuk terus bergerak. Tuan-tuan solat Isyak berjemaah, saya minta izin untuk terus ke Kulim pada malam ni. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.